Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Faris dan dalam video ini saya akan menyampaikan ucapan mengenai isu tidak beretika di tempat kerja. Salah satu isu tidak beretika di tempat kerja adalah gangguan seksual. Gangguan seksual merupakan apa-apa sahaja kelakuan yang tidak diingini yang bersifat seksual, sama ada secara lisan atau sebaliknya, penglihatan, isyarat tindakan atau fizikal yang telah dilakukan kepada seseorang di mana perbuatan tersebut dianggap memalukan, menyakitkan atau mengancam nyawa semasa atau waktu luar pekerjaan. Terdapat pelbagai jenis gangguan seksual. Antaranya adalah yang pertama, gurau senda atau jenaka yang menggunakan bahasa lucak atau kiasan seks. Yang kedua, memberi isyarat yang berunsurkan lucak. Yang ketiga, menegur dengan kata-kata yang berunsur seks mengenai fizikal seseorang. Yang keempat, berdiri atau duduk dengan seseorang sehingga menimbulkan ketidakselesaan. Yang kelima, menyentuh bahagian tubuh sulit seseorang. Yang keenam, menerima surat yang berunsurkan seks. Yang ketujuh, menjanjikan hadiah, markah prestasi kerja atau kenaikan pangkat kerja sekiranya menerima perlawanan seks. Yang kelapan, memaksa secara lisan atau fizikal untuk melakukan seks. Yang kesembilan, menerima panggilan yang berunsurkan seks. Yang ke-10, memeluk atau mencium seseorang tanpa kebenaran individu tersebut. Dan yang terakhir adalah merenung atau melihat seseorang dengan pandangan yang berunsurkan lucak. Gangguan seksual ini kebanyakannya berlaku kepada golongan wanita dan pelakunya adalah lelaki. Pelaku iaitu lelaki menganggap mereka lebih dominan berbanding golongan wanita yang lemah. Malahan, pekerja wanita semakin terdedah sebagai mangsa gangguan seksual sekiranya pekerja wanita tersebut mahu bersaing dengan pekerja lelaki. Dalam kebanyakan hal, pekerja lelaki tidak boleh menerima golongan wanita sama taraf dengan mereka. Boleh dikatakan juga bahawa gangguan seksual di tempat kerja berlaku kerana peluang pekerjaan yang diberikan kepada golongan wanita. Hal ini kerana pekerja lelaki berasa terancam dan risau akan status mereka akibat pertambahan bilangan pekerja wanita dalam industri pekerjaan. Secara tidak langsung, sesetengah pekerja lelaki sanggup melakukan tingkah laku gangguan seksual sebagai cara untuk merendahkan maruah golongan wanita. Perlakuan ini dilarang atau ditegah sama sekali bagi penjawat awam mengikut Peraturan 4A, Peraturan Awam Kurungan Kelakuan dan Tata Tertib 1993. Penjawat awam yang didapati melakukan gangguan seksual terhadap seseorang boleh dikenakan tindakan tata tertib kerana telah melanggar Peraturan 4A atau Peraturan 4-2-D PU A 395/1993. Antara langkah yang saya boleh lakukan sebagai ketua dalam organisasi untuk mencegah gangguan seksual ini adalah yang pertama, membuat peraturan tertulis. Dengan cara ini, organisasi akan mewartakan kod amalan untuk mencegah dan membasmi gangguan seksual di tempat kerja. Organisasi akan membuat peraturan tertulis yang berisi komitmen organisasi untuk mengelakkan gangguan seksual daripada berlaku, pengertian tentang apa yang dimaksudkan dengan gangguan seksual, prosedur pengaduan, hukuman yang akan dijatuhkan kepada para pelaku, bantuan yang boleh diperoleh oleh si mangsa dan jaminan bahawa pengaduan yang dilakukan adalah bersifat rahsia. Langkah kedua adalah memastikan semua pegawai mengetahui peraturan tertulis yang telah dibuat. Peraturan tertulis ini tidak akan efektif jika tidak disampaikan kepada semua pegawai. Oleh itu, peraturan ini dimasukkan ke dalam peraturan organisasi sehingga setiap individu yang baru bekerja mengetahui dengan jelas peraturan yang telah diwartakan. Peraturan ini akan disampaikan kepada para pengarah, pengurus, penyelia, pekerja di pelbagai peringkat, pelanggan, pembekal atau sesiapa sahaja yang mempunyai hubungan dengan organisasi. Dan langkah yang terakhir adalah penguatkuasaan peraturan. Organisasi akan benar-benar mengambil tindakan serius untuk memastikan bahawa peraturan yang dibuat adalah ditaati dan bukan untuk dilanggar.
adanya gangguan seksual disiasat dengan segera, telus dan menggunakan cara yang tepat oleh pegawai-pegawai yang telah dilantik. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.